Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man sanna bi sunnati wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang saya hormati lagi saya kasih Tuan Imam, yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau dan Saf Kepimpinan Surau, muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Pertama dan selama-lamanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Di atas limpah kurnia-Nya, maka pada malam ini kita sambung lagi siri kuliah kitab Fiqh Sirah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita sambung ke tajuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, pada muka surat 33. Kata ulama ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi selepasnya. Ini adalah kata sebulat suara umat Islam, ijma' ulama. Dan di dalam akidah agama pula dikenal dengan suatu perkara yang mesti diimani ataupun dipercayai. Muqaddimah tajuk ini dia membicarakan masalah nabi yang akhir zaman ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kemudian bin apa? Bin Qusay bin Kilab. Nama dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada siapa? Sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ijma' ulama, ini nama Nabi dan nama datuk nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita setakat mana bin kita? Saya setakat 3 je kot. Ramli bin Osman bin Ahmad bin Taha, kata ayah arwah ayah saya lah. Lepas tu tak ada dah, tak ingat dah. Datuk saya nenek nyang habis lah. Saya pun tak tahu, saya punya keturunan sampai mana tak tahu kan. Jadi Nabi SAW itu, tuan-tuan sekalian, bin Abdullah, kita menghafal sikit. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW. Daripada kita ingat artis bin sekian sampai keturunan datuk nenek je, ada baiknya tuan-tuan sekalian kita ingat akan Nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jangan main tuan-tuan sekalian. Kalau tanya anak-anak muda sekarang, siapa artis sekian, dia boleh ingat sampai ke ayah pak dia kan. Tak apalah peminat nak buat macam mana. Tapi kalau ketanya Nabi, nama Nabi siapa, bapa Nabi nama siapa, tok wan Nabi nama siapa, tergagap juga nak jawab. Padahal itu Nabi kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya kita ingat. Kita ulang balik, Nabi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Saya pun setakat tu je saya boleh ingat. Dia panjang sampai keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini merupakan Nabi akhir zaman. Dan tidak akan ada lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, anak-anak sekalian, Nabi selepas itu. Dalam duk mengaji-ngaji ni pun tuan-tuan sekalian, timbul juga Rasul Melayu. Ini masalah besar. Dalam kita duk cerita Nabi ni Nabi akhir zaman, tak ada dah lagi Rasul, tak ada dah lagi Nabi, timbul juga Rasul Melayu. Tuan-tuan sedia maklum dan dah dengar cerita tu dah kan. Rasul Melayu. Dalam duk ngaji ni pun tuan-tuan sekalian, kita duk cerita, ustaz-ustaz duk cerita Nabi akhir zaman ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timbul pula kerajaan langit. Ini masalah tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab dia melibatkan akidah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Rasul Melayu, kalau ada kerajaan langit, kalau ada pengikut sekian-sekian orang, ada lagi Nabi, ada lagi Rasul, ia sebenarnya muslimin dan muslimat rahimakumullah, dia berkaitan dengan akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ulama, sepakat para ulama, Nabi akhir zaman ialah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Setakat itu. Lepas tu tak ada lagi dah. Kalau ada, semua tu dikira karut di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikira sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna masali wa masalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanuhu wa ajmaluhu illa mawdi'a libanatin labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinatu qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin." Rawahu Syaikhan. Yang bermaksud, inna fasali wa masal anbiya, aku dan para anbiya min qabli, sebelum aku, ibarat satu bangunan, kama sali rajulin bana baitan. Nabi umpamakan aku, Nabi, dan para anbiya alaihimus salatu wassalam, nabi-nabi yang terdahulu. Berapa bilangan nabi yang wajib dipercayai? Berapa pula Rasul yang wajib diimani dan dipercayai? Okay. Abu Zar pernah bertanya Nabi SAW tentang bilangan. Bilangan siapa? Bilangan Nabi dan bilangan Rasul. Ni yang bawa risalah Allah ni. Kita wajib percaya 25 orang Rasul dan merupakan Nabi sekali.
Tapi kata Abu Zar, jawapan Nabi SAW, Nabi ni tuan-tuan sekalian ada lebih daripada 124,000 orang. Banyak tu. Banyak. 124,000 orang Nabi. Rasulnya pula kata riwayat lebih kurang 313 ataupun 314 orang. Semua mereka ini membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bezanya Nabi dan Rasul beza lain dari sudut tanggungjawab. Nabi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, dia juga Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tuan-tuan sekalian, dia tak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ini Nabi. Tu yang tadi tu 124,000 tuan-tuan sekalian Nabi. Tah kalau kita lah hidup waktu itu, wallahu a'lam kan, kita juga di kalangan mereka, wallahu a'lam. Allah lantik waktu itu kan. Ni 124,000 ni. Ya Allah bagi syariat tuan-tuan sekalian, tapi Allah tak perintahkan dia sampaikan kepada kaum dia. Berbeza dengan Rasul. Ya Allah turunkan syariat, antaranya Nabi Nuh alaihi salam, antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Dewan Nabi dan Rasul, Allah perintahkan mereka ini tuan-tuan sekalian, syariat itu disampaikan kepada kaum dia. Ini beza antara Nabi dan Rasul. Kita pula muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang Allah perintahkan wajib percaya Rasul ni seramai 25 orang. Mesti kita menghafal, baca dan kita percaya. Tak ingat dan cerita, percaya kan? Antara akidah manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi Rasul ni Allah perintahkan percaya. Kerana apa? Dia membawa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. 124,000 orang tuan-tuan sekalian, banyak tu. Mana nak ingat. Tapi kita diberi pilihan takat 25 orang. Yang tu yang kita kena tahulah, lebih kurang maksudnya begitu. Dulu dah menghafal, sekarang lupa tuan-tuan sekalian. Kata Nabi SAW, inna masali wa masal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan. Aku dan para anbiya sebelum aku, nabi-nabi dulu, kata Nabi SAW, ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang lelaki. Lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkannya, kecuali pada tempat sekeping batu bata pada suatu sudut. Maka orang ramai datang mengelilinginya dan kagum melihat dan berkata, mengapa tidak diletakkan seketul batu bata di tempat yang kosong itu? Maka akulah batu bata itu dan akulah penyudah segala nabi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita baca sejarah tuan-tuan sekalian, tugas Nabi dan Rasul ni sama dengan Nabi SAW. Bawa syariat untuk umat dia tentang akidah yang satu. Beriman dengan Allah yang satu. Ini sejarah. Agama kita ajar setiap Nabi dan Rasul ni
Dia bawa apa? Dia bawa akidah yang satu, tuan-tuan sekalian. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada cerita lain. Sebab tu Nabi umpamakan aku ni dan para anbiya sebelum aku bagaikan satu binaan. Penyudahnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana lain yang lopong, yang kurang, aku penyudahnya. Kan? Ini Nabi umpamakan begitu. Datang Islam dengan Nabi Yakub, datang agama dengan Nabi Nuh, datang Islam dengan Nabi Sulaiman, semua ini Nabi penyudahnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau gitu tuan-tuan sekalian, kita dengar kisah ini, sejarah ini, kenapalah ada lagi di kalangan manusia hari ini yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Antaranya siapa? Antaranya orang yang tak bersemayang. Bukankah nabi-nabi dan rasul-rasul ni datang kepada umat Nabi, datang kepada umat yang terdahulu, cerita benda yang sama? Beriman, tunduk, patuh dengan Allah. Dah cerita lama dah, tuan-tuan sekalian. Sampai ke Nabi cerita benda yang sama juga. Tuhan yang satu, akan agama yang satu, akidah yang satu, tapi lawan Allah juga, tuan-tuan sekalian. Lawan Allah juga. Masih ada lagi umat Nabi ni yang tak berkenan dengan hukum Allah. Kalau tidak, masakan mereka ni tinggalkan solat. Satu benda yang sedang berlaku hari ini, tuan-tuan sekalian. Bukan sikit banyak. Kalau kita mengaji, dah kita mengaji ni, tuan-tuan sekalian, masalah Nabi datang bawa syariat Allah, bentangkan tentang akidah yang satu, tentang beriman, beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana ramai lagi yang tak solat, ramai lagi yang tak ikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukankah berkerudung, menutup aurat suatu syariat Allah Subhanahu wa taala? Jelas dan terang, tuan-tuan sekalian. Dan inilah yang Nabi bawa untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah tutup aurat bukan benda yang kecil, tuan-tuan sekalian. Benda yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang trend sekarang artis dah mula pakai tudung. Dah nampak seorang kan hasil daripada peranan para alim ulama kita yang menyebarkan dakwah. Alhamdulillah. Nurul Syuhada TV3 pun dah pakai tudung dah, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Satu demi satu artis selebriti ni dah pakai tudung kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadina dah lama dah, tuan-tuan sekalian. Kan? Wadina dah lama dah. Semalam saya buat, semalam dululah, 2 hari lepas saya buat tahlil arwah di surau, sebuah surau di Taman Setia, Batu Nama Sarawak. Muazzin surau tu, tuan-tuan sekalian, muazzin Bilal surau tu siapa? Bekas main gitar dah rambut panjang. Sampai kelar doktor rambut panjang. Tapi dia jadi muazzin sekarang di Taman Setia Rawang. Rambut masih panjang. Tak apalah, tuan-tuan. Alhamdulillah, perkembangan yang cukup baik. Artis pun dah mula dekati Islam. Rambut panjang rock pun dah mula nak kepada Islam. Nak Islam. Rambut panjang tapi duk azan. Saya tengok dia.
Oh, panjang. Doa azan dah. Jadi Bilal sekarang ni. Dulu main gitar. Dulu penyanyi kan. Termasuklah sahabat kita Syam Kamikaze tu. Saya tengok YouTube dia. Masa dia main gitar tu. Main gitar. Kira seangkatan lah dengan Mang Kidal. Dia punya main gitar. Wah, power gila tuan-tuan sekalian. Tapi Alhamdulillah sekarang ni sudah di pentas-pentas agama, berkuliah, beri nasihat, cerita tentang Nabi SAW. Siapa artis, tuan-tuan sekalian. Dan kami pernah jemput Syam Kamikaze ni turun di surau kita di Batu 16 Sarawak. Dia turut bagi kuliah. Saya dengar dia cerita bab gitar ya. Tak, duk tinggal duk cerita bab muzik, tak cerita bab muzik dah. Sekarang cerita bab agama Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Nabi, tentang hijrah. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang lain-lain ni macam mana? Maksudnya yang di luar sana, yang tinggal sembahyang. Sedangkan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi dan Rasul-Rasul bawa agama yang satu, akidah yang satu, beriman dan beramal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu kata Nabi SAW, aku ni penyudah bagi Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Islam dah disempurnakan oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka akulah batu bata ini dan akulah penyudah bagi Nabi bagi Nabi. Nabi akhir zaman ialah Nabi Muhammad SAW. Pegang betul-betul anak-anak muda. Jangan duk lalok pula. Rasa boleh macam sikit je. Nampak hebat sikit je. Nampak warak sikit je, mengaku jadi Nabi. Masalah tuan-tuan sekalian. Kan? Tak ada dah Nabi selepas, tak ada dah. Habis dah, tamat dah. Yang ada syariat yang Nabi bawa kepada umat Nabi SAW yang perlu dilaksanakan, yang ditunaikan, yang perlu beriman dengannya. Kita ni masalah sebenarnya. Lain macam sikit je, rasa lebih sikit je, kan? Rasa ilmu lebih sikit, mulalah mengaku wali lah, kan? Jadi wali. Orang kalau betul-betul wali, dia tak mengaku wali. Wali kahwin ada, wali mujbir ada, kan? Wali anak kahwin ada. Tapi kalau wali taraf tinggi, makam tinggi ni, kalau dia mengaku, maknanya bohong lah tu. Saya ni wali ni, saya mimpi bertemu dengan Nabi, mengaku depan kita, maknanya bohong lah tu. Kan? Wali tak mengaku dia wali, ulama tak mengaku dia ulama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kena hati-hati. Sebab ada di kalangan orang ini, orang Melayu kita, yang kadang-kadang terjebak dengan benda-benda yang karut ni. Di Kajang pun ada, di sini pun ada. Kenapa? Kerana mereka jauh dengan ilmu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Belajar tak terang mana, mengaku wali. Hafal Quran pun tak pernah, mengaku Rasul. Mengaji tak sampai ke mana, mengaku dia ni orang yang boleh tenung nasib. Macam-macam lah. Tuan-tuan sekalian, pertautan dan hubung kait dakwah Nabi SAW dengan dakwah para anbiya terdahulu adalah bertujuan memperkuat dan memperkemas atau sebagai kesimpulan dan penutupan, seperti mana yang dapat difahamkan dari hadis yang tersebut di atas. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke nabi-nabi selepas itu, mereka ini muslimin dan muslimat rahimakumullah membawa satu agama yang satu je, syariat yang satu, tak ada beza-beza.
Sembah Allah, anibudullah wajtanibut taghut. Sembah Allah dan tinggalkan, jauhkan daripada tagha, pendurhakaan. Ini seruan mereka sampai ke siapa? Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang satu. Timbul juga tuan-tuan sekalian, agama-agama baru ni timbul lagi. Ini masalah bila mana mereka tak membaca sirah ni. Ini tegas sekali bila melihat di mana dakwah para anbiya seluruhnya bersenikan dua asas yang penting. Yang pertama, akidah kepercayaan. Yang kedua, perundangan dan akhlak. Dua benda inilah asas besar yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sampai kepada umat Nabi SAW. Akidah kepercayaan menandakan bahawa muslimin dan muslimat rahimakumullah menjadi kewajipan hari ini kita sebagai waris, kita sebagai ibu ayah, mesti mengutamakan apa? Mengutamakan akidah kepercayaan kepada dalam diri anak-anak. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul dia mengutamakan persoalan akidah kepercayaan kepada umat-umat yang terdahulu, maka kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena alert lah benda ni. Ambil berat. Ambil berat apa? Soal kepercayaan anak-anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena ambil berat. Kena ambil perhatian. Agak-agak anak-anak kita tu dia mengucap berapa kali sehari, Fatihah berapa kali sehari, dia buat apa hari, dia iman tak beriman dengan Allah. Kena ambil tahu. Jangan ada satu kes balik-balik bawa salib ke rumah kan. Berlaku di kampung saya, di kampung. Budak perempuan belajar di sekolah menengah, pakai tudung lah budak ni. Pakai tudung, memang pakai tudung. Ke sekolah baju kurung. Kan sekolah baju kurung kan, tak ada pakai orang Melayu pakai skirt, tak ada. Semua baju kurung, alhamdulillah. Kan? Budak alik macam biasa hari ke sekolah, tuan-tuan sekalian. Waktu ditangkap kerana ada kes. Dia ada kes, dibawa kepada keluarga dia. Bila dia buka tudung, pakai rantai ada salib. Wal'ayadzubillah. Selama ni mak dia tak perasan, bapa dia tak perasan bahawa budak ni sudah berjinak dengan agama Kristian. Dah berjinak dah. Sampai ke peringkat dah pakai rantai bersalib, ada salib. Kenapa berlaku? Kerana ialah maknya tak ambil tahu, ayahnya tak ambil tahu, tak bertanya dia macam mana, sembahyang macam mana. Kan? Bila jadi kes baru dapat tahu budak ni dah berjinak dengan agama Kristian. Bayangkan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini pun tuan-tuan sekalian yang di luar sana pun sama juga, lebih kurang. Dia lebih percaya di jabat kita ni, Haji, silap sikit, payah sikit, ini yang saya nak minta dengan Kristian ni. Ucapan tu keluar. Kita kata abang kena sempurnakan dokumen ni, nak mohon bantuan, ni kita nak pengesahan pendapatan apa semua, pengesahan ketua kampung apa semua. Apa sangat ni Islam ni? Dia macam tu.
Ini yang saya nak minta dengan Kristian. Kristian senangnya panggil dapat duit, panggil pergi dapat duit. Tuan-tuan, kira-kira sikit punya hal, sikit masalah dia. Kita ni sebagai pengawal harta Baitul Mal, kita mesti letakkan prosedur syarat-syarat nak mohon. Standard lah isi borang, pengesahan ketua kampung, nazim masjid, pendapatan, saya nangkap anak-anak, itu standard, benda biasa yang perlu disempurnakan. Tapi dek kerana iman dengan Allah ni cetek, iman dengan Allah ni cetek, dia jawab on the spot. Ini masalah ni nak minta bukan main susah, kan? Kalau macam ni dia punya hal, cik bagi saya borang nak suruh isi banyak-banyak, baik saya minta dengan Kristian. Allahu Akbar, saya terkejut, kan? Tuan-tuan, yang bercakap ni bukan anak muda lagi, orang yang dah berumur dah. Bayangkan tuan-tuan sekalian, betapa murahnya iman manusia hari ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sikit punya perkara, dia sanggup jual agama. Dia sanggup keluarkan kenyataan yang kadang-kadang membawa kepada kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maki hamu ni biasalah. Tapi yang sedihnya ini, baik kami pergi ke gereja, bagi nama keluar duit, bagi nama keluar duit. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila mana nabi-nabi dan rasul-rasul bawa akidah dengan manusia, maka menjadi kewajipan di situ kita sebagai waris, sebagai ibu bapa, memberi kepentingan kepada soalan akidah anak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah sembahyang ni bukan benda yang kecil, tuan-tuan sekalian. Masalah tuntut ilmu bukan benda yang kecil, tuan-tuan sekalian. Terutama ilmu agama yang berkaitan dengan akidah dia dengan Allah. Terutama ilmu agama berkaitan dengan akidah dia dengan Allah Ta'ala. Ada waris-waris yang tak risau kalau anak dia tak boleh baca Quran, tak risau. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan saya. Hari ini anak saya, ustaz, tak boleh baca Quran, ustaz. Dengan senyum lebar, tak ada masalah. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Payahlah ustaz, budak ni saya pun tak tahu nak buat apa dah. Dia pun tak rasa risau apa dah. Kan? Sedangkan muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini besar. Dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh semayang, dia tak boleh pakai tudung, dia tak boleh beramal dengan akhlak Nabi. Benda yang besar yang merupakan perkara agenda yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sejak dulu lagi. Kita hari ini pandang benda yang ringan, benda yang dikesampingkan. Dia boleh menangis tu kalau artis pujaan dia kalah dalam Malaysian Idol, dia menangis. Sebab apa menangis? Dia pun tanya, sebab ni saya punya penyanyi ni kalah. Menangis. Dan saya pernah tengok slot Malaysian Idol waktu itu, tengok, wih, menangis dia. Sebab apa? Artis pujaan dia kalah dalam pertandingan nyanyi, kan? Minat sangat lah tu, kan? Minat sangat pujaan dia. Tapi masalah bila dia tak boleh baca Quran, cuba test, dia menangis tak menangis, sedih tak sedih. Sebab tu muslimin dan muslimat rahimakumullah, perkara tak boleh baca Quran, tak boleh sembahyang, tak tahu sembahyang, perkara besar yang melibatkan akidah manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kena menangislah. Ya Allah, sedihnya aku, ya Allah, dosanya aku, ya Allah, aku ni tak tahu baca Quran, tak boleh sembahyang dengan baik, tak tahu hukum, tak tahu itu ini. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Saya pernah tanya, bila permohonan seorang ibu ke pejabat zakat kita untuk bantuan pelajaran kan, banyak kelihatan di kalangan permohonan tu anak-anak yang tak bersekolah kafar je, sekolah kelas fardu ain haji, tak bersekolah. Kenapa puan tak sekolahkan anak ke sekolah fardu ain ni? Walhal sekolah fardu ain ni, tuan-tuan sekalian, dia membantu melengkapkan sebahagian daripada apa yang kurang terhadap asas-asas fardu ain kepada anak-anak. Tu yang mengaji petang, sekolah ni kita pun ada sini. Sebahagian orang tak hantar ke sekolah agama. Kenapa puan tak hantar anak ni? Alasan senang je, dia tak nak. Dia anak tak nak. Bolehkah begitu? Ini benda besar pada saya, benda ni benda yang besar. Dia lebih suka anak duduk kat rumah tanpa pergi belajar fardu ain ni. Belajar bab taharah solat, belajar bab sirah Nabi, belajar bab apa ni, rukun Islam, rukun iman. Dan dia pun saya tengok nampak tak ambil kisah. Walhal muslimin dan muslimat rahimakumullah, ia merupakan suatu ilmu yang cukup baik untuk pembinaan anak-anak ke arah mengenal Allah dengan lebih baik. Seronok tuan-tuan sekalian tengok anak-anak balik boleh berjanji, balik boleh bernasyid, balik boleh azan, balik boleh baca Quran, balik tahu hukum. Bahagia kita sebenarnya. Tapi ada sebahagian waris-waris, tuan-tuan sekalian, tak ambil indah, tak apa, tak ada masalah. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perundangan dan akhlak. Yang nabi-nabi dan rasul-rasul bawa sejak dulu, tuan-tuan sekalian, satu akidah, yang keduanya ialah perundangan dan akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak satu benda yang besar. Akhlak kita ni ada agama, akhlak tu yang penting. Akhlak inilah penyebab kepada orang bukan Islam boleh nakkan Islam. Kalau tanpa akhlak, orang Islam tanpa akhlak, orang bukan Islam tengok sebelah mata je. Abu Lahab ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, dia bukan tak tahu Nabi itu benar, dia tahu Nabi itu betul. Dia tahu Nabi ni seorang Nabi yang betul. Kenapa dia kata betul? Kerana sifat Nabi itu, akhlak Nabi itu yang memang dia kata memang aku seduk Muhammad ni. Kerana akhlak. Kerana akhlak. Maka kita pun muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhlak tu ialah sebahagian daripada perjuangan Nabi dan Rasul-Rasul. Sebahagian daripada perjuangan Nabi dan Rasul-Rasul. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan dari segi akidah, kepercayaan langsung tidak berubah sejak Nabi Adam alaihi salam hinggalah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir, iaitu kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan dan percayakan hari akhirat. Ini syariat yang dibawa oleh mereka yang terdahulu di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, tuan-tuan sekalian. Beriman dengan Tuhan yang Esa, yang satu. Tapi akhir zaman ni, tuan-tuan sekalian, maaf cakapnya, luntur. Dia lebih mengagungkan dunia daripada akhirat. Luntur. Dia boleh buat kerja sampai 1 pagi, tuan-tuan sekalian, tapi tinggalkan solat. Tak sembahyang dia.
Ada satu bengkel, dirahsiakanlah sebab tu kes dengan saya, buat kerja sampai ke malam haji, sampai pukul 1 pagi haji. Ya Allah Tuhan, betul. Saya pun terkejut. Buka pukul 10 pagi sampai 1 pagi buka. Kadang-kadang ada time sampai 4 pagi buat kerja cari makan, tapi tinggal semayang. Hari ini, minggu ini diberi tempoh seminggu untuk keluar bengkel. Tuan-tuan, benda yang jelas, bila orang yang macam ni, saya tak sebut siapa nama, tak apa kan, kalau saya sebut sipulan-sipulan, ke dosa lah. Tapi saya nak beri contoh. Ada bengkel kenderaan, dia buka kedai, dia pukul 10 pagi sampai 1 pagi, 10 pagi sampai 1 pagi, buat kerja tak berhenti. Tapi tinggalkan semayang dia tinggal. Hari ini kifarah Allah kepada mereka. Tuan-tuan, Cina owner bengkel bagi tempoh seminggu keluar kedai. Mana pergi duit yang dia buat hari ni selama 10 sampai 1 pagi tu? Kereta yang tak berhenti, mana perginya? Inilah tuan-tuan sekalian, kifarah Allah kepada orang yang lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kata, awak tak solat, ini masalahnya. Awak tak semayang, awak lupa Allah. Jadi sebab. Saya pun tak tahu buat macam mana dah. Maknanya muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila orang lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah balas balik, Allah ambil balik, hilang keberkatan, makin lama makin masalah. Allah tak tolong dia, dia pun tak tolong Allah, Allah pun tak tolong dia. Tuan-tuan sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan dan percaya akan hari akhirat. Kita sebagai manusia hamba Allah mesti mensucikan Allah. Cara mana? Simple, mudah. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini antara kaedah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kehebatan kalimah yang mulia ini, tuan-tuan sekalian, langit dan bumi ganjaran dia, besarnya itu. Ma baina sama'i wal ard. Kelebihan orang yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, habuannya sebesar langit dan bumi, tuan-tuan sekalian. Jadi kita ni, tuan-tuan sekalian, janganlah segan sangat. Dahlah kita ni amal pun kurang, berjuang pun kurang, tuan-tuan. Jadi yang tinggal zikir-zikir je lah. Yang sepatutnya menjadi kelaziman kita ni, jangan tinggal, jangan kurangkan, bahkan tambahkan hari demi hari. Dia sebut mensucikan Allah. Sibuk macam mana pun kita, tetap kita ni berkewajipan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Senang je. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kewajipan. Percayakan hisab amalan manusia, syurga dan neraka. Dah azan belum? Kena ajar diri ni, kena latih diri ni supaya percayakan hari perhitungan, hari penghizaban, dan syurga neraka, habuan dunia, habuan syurga, dan juga habuan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita juga. Manusia ni kalau dia percaya benda-benda yang macam ni, kuat dia, tuan-tuan sekalian,
Dia percaya tentang ada hari perhitungan, hari pembalasan, hari azab. Kita kenang kita ni esok nak bawa apa. Sebab kita akan dihitungkan besok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mati ni aku nak bawa apa? Dosa aku banyak, amalan aku kurang, nak kena ada. Maknanya nak kena ada apa? Ingatan benda-benda yang macam tu. Besok aku nak mati, besok aku akan dihitung, besok aku akan diazab, besok akan aku berada dalam di atas padang mahsyar. Kena kenang benda itu tuan sekalian. Apalah amalan aku yang aku nak bawa ni? Tanya anak-anak tu, tanya isteri, pesan dengan isteri. Apalah kira, apalah kita nak bawa besok ni bila mati? Siapa ni yang nak baca aku ni, baca Yasin? Siapa yang nak baca ni bila aku mati ni? Benda-benda ni mesti dipersoalkan untuk motivasi untuk kita bersedia untuk menghadapi hari tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya pergi ziarah saudara saya baru ni di Batang Kali, ya, itulah sibuk betul dia dengan cari makannya apa semua, baguslah. Tapi surau tak pernah sampai. Saya kata dengan abang saya, macam mana ni kita besok? Ada sekarang kerabat kita sama juga PL, surau pun tak sampai, tuan-tuan sekalian. Saya risau sangat. Anak tak tahu macam mana. Saya sedih, ya Allah. Kata besok siapa lah yang nak baca Quran kepada dia, yang nak baca quluhu kepada siapa? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Tuan-tuan kena ingat, kita mati esok tinggal 3 benda aja. Pangkat tak ada, rumah tak ada, kaum kerabat pun tak ada, kecuali 3 benda aja. Yang pertama apa? Sedekah jariah yang kita lakukan semasa kita hidup. Yang kedua apa? Yang kedua ialah waladun salihun yad'u lahu, anak yang baik-baik, yang solehnya baik-baiklah. Anak yang baik yang dapat mendoakan kepada bapa dia, mak dia. Yang ketiganya apa? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh dia. Tapi kalau anak tu setan, tuan-tuan sekalian, wal a'yadzu billah, bukan anak tuan, anak orang lain. Kalau anak tu takdir kata setan, boleh nak baca Quran untuk kita ke? Sedangkan inilah bekalan yang dia ada waktu mana dia dah mati. Akan. Sebab tu penting sangat muslimin dan muslimat rahimakumullah kita menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita bab akidah, nak cerita bab akhlak, nak cerita bab dunia akhirat. Jadi kita yang masih ada ini, kita perlu risaulah, risau. Satu, tentang kaum kerabat kita dulu, kan? Macam manalah ayah kita besok, macam mana anak kita besok, isteri kita besok, yang nak mati ni, yang akan mati ni. Semua kita kata ni memang dah jadi wakil-wakil lah, nak mati. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, tiap Nabi menyeru kaumnya kepada kepercayaan tersebut, dan tiap Nabi juga menyokong dan menegaskan apa yang dibawa oleh Nabi yang terdahulu. Rangkaian pengutusan para anbiya sekaliannya menunjukkan kepada kita bahawa
yang nabi-nabi semuanya diutus supaya menyeru manusia ke arah keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sejarah membuktikan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruan akidah, perundangan dan juga akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka ditaklifkan dengan melakukan kerja-kerja tersebut, maka kita sebagai umat Nabi akhir zaman, muslimin dan muslimat rahimakumullah, adalah dituntut supaya sama-sama menyampaikan apa-apa yang Nabi telah tinggalkan kepada kita pada hari-hari ini. Dan kita ni berkewajipan, tuan-tuan sekalian, untuk sama-sama menyampaikan dakwah Nabi SAW kepada sekalian manusia. Jangan kita duduk ramai kita aja. Nak tegur anak pun tak boleh, nak bentuk anak pun tak nak tengok jiran pun tak nak ajak mereka semayang pun tak nak. Soal tak nak, tak apalah, dia orang tak nak, itu soal dia. Kita ni berkewajipan. Tapi kadang-kadang geram juga, tuan-tuan sekalian. Kan saya cerita itu hari, saya ajak jiran saya, orang taman saya, pergi dengar kuliah maghrib. Jawapan smackdown punya. Tak apa ustaz, kami hantar wakil ustaz. Panas badan, tapi diam je lah, tuan-tuan sekalian. Tapi nak kena buat jugalah. Engkau tak datang, itu kau punya hak. Tapi kita berperanan, ibu-ibu dan ayah-ayah, kita berperanan. Paling kurang kawan dia ajak datang surau, datang masjid, dengar kuliah, cari ilmu, selamatkan mereka daripada akidah yang tidak. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala, habuan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa berada di landasan yang betul, landasan akidah dan keyakinan yang betul dengan Allah, dan kita mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.